Maksudnya kita boleh masak berulang-ulang kali. Dan masakan kita, saya yakin dan pasti dan jamin lebih sedap daripada masakan yang kita guna pada minyak hari. Kalau untuk supplement, seelok-eloknya ambil malam ke, pagi ke, before meal, after meal? Okey, semua makanan sunnah kita jangan anggap dia sebagai suplemen. Kita anggap dia sebagai makanan ruji. Kita jadikan sekarang makanan sunnah ni makanan ruji. Kurma, madu, minyak zaitun tu ikut kemampuan. Tak ada spesifik. Tak ada spesifik. Dia tak ada yang baru lebih bagus pada waktu saudara, tak ada. Dia tak ada rank dia. Jadikan makanan sunnah kita ni untuk kita ni makanan ruji kita untuk anak-anak. Memang susah nak ubah corak pemakanan dalam keluarga satu hari. Memang tidak, tapi tidak mustahil kita menggunakan masa dan sebagainya. Katalah pagi, Puan bangun pagi lepas makan subuh dan siap-siap naik kerja tu, ambil satu sudu minyak zaitun, minum, sapu kat muka, sudah balik ke tapi kat kerja nanti makanlah badam, kurma dan sebagainya. Malam nak tidur nanti minum lagi sesudu minyak zaitun. Minyak zaitun istiqomahnya boleh hari-hari. Satu sudu 2 kali paling minimum pula. Satu sudu boleh, 2 sudu boleh, 6 sudu boleh. Orang kalau macam kanser, sakit yang macam sakit yang sangat kronik boleh ambil lagi. Tapi pesakit-pesakit darah tinggi, kencing manis, kalau boleh jangan sapu kat belakang. Sebab urat di saraf belakang ni penting. So jangan picit dekat belakang. Kalau mak-mak kita ada kencing manis darah tinggi, jangan picit belakang. Kita sapu saja cukup. Okey, contohnya dekat rumah ada pesakit asma, ada pesakit jantung, anak kita demam, sesama dan sebagainya, minyak zaitun ni lebih baik dipanaskan sedikit. Katalah letak dalam seduh besi ataupun sudu besi, panaskan ke atas lilin ataupun api dapur dalam 20 saat 30 saat, letak dalam piring kaca, mula sapu daripada ubun-ubun. Kenapa kena sapu daripada ubun-ubun? Sebab salah satu bau yang paling dibenci syaitan, bau minyak zaitun. So bila anak kita merengek ke malam-malam nak tidur, maghrib ke keluar maghrib dan sebagainya, standby minyak zaitun kat spray tu, sapu kat ubun-ubun, sapu kat tapak kaki dengan ibu jari. Macam putih. Alhamdulillah. So jadi juga anak demam, celah kelipat tu sangat banyak, celah kelipat tangan, kaki dan sebagainya. Kalau anak kita demam pukul 8 malam, kita sapu, pukul 10 ke 10.30 kita sapu lagi sampai dia turun. Saya nak ceritakan macam mana minyak zaitun ni boleh turunkan kepanasan, dan kenapa bila kita demam panas jangan ambil madu. Kita tengah cerita demam panas ni, bila panas anak kita mandikan sikit atau lap-lap, kita keringkan, kita sapu minyak zaitun. Bila tentera Sultan Muhammad Al-Fatih dia nak ambil Konstantinopel kan, dekat Turki sekarang kita panggil, dia belas meriam. Tentera Islam ni adalah tentera yang menghasilkan meriam sejarahnya. Dia nak belas tembok tu, dia letuskan meriam, dan lama-lama meriam kita tu pecah, ramai yang syahid, tentera kita syahid. Jadi apa yang tentera Islam lakukan, selepas saja dilepaskan meriam itu, dilumur dengan minyak zaitun. Di sini kita faham, kalau besi itu boleh turun suhunya, panasnya dengan minyak zaitun, apatah lagi kita dan anak kita dan sebagainya. Juga dengan makan sunnah, kawan-kawan sahabat semua tidak akan tersilap. Cuma kena istiqamah, kena sabar, kena tawakal, dan jangan berburuk sangka dengan makanan sunnah. Nak tahu minyak zaitun baik ke tak baik, kita buka je botol, kita bawa minyak zaitun yang kuat, kita daya serapan yang cepat dan tak ada bau hapak. Hapak tu rancid, maksudnya lama, produk yang lama dia simpan, tak baik lah. Kenapa yang berapa lama dia boleh tahan? Setahun. Setahun saja. Soalan perempuan. Minyak zaitun, habatus sauda dan sebagainya semua ada expiry. Ada setahun. Sebab tu makanan-makanan yang proses expiry dia lama 2-3 tahun. Sebab ada sesuatu dalam itu yang untuk mengekalkan. Untunglah siapa pengeluar kan. Kalau tak jual tahun ni, jual tahun depan. Kalau kurma tu kita simpan nanti air selama tak apa, boleh, tak ada masalah. Nak tahu kurma tak baik ke tak baik kan? Kurma ni pun ada GMO. GMO tu genetically modified organism. Kita ada orang dia modified macam China. Dia suka modify dia punya sesuatu carrot lah apa untuk mengeluarkan produktiviti yang banyak. Kita takut dan negara-negara yang tak ada GMO tu macam Australia, New Zealand, contohnya macam tu. Jadi bila kita tak tahu kurma tu baik ke tak, kita beli, jangan ada yang putih-putih tu. Putih-putih tu maksudnya dalam kalau kita beli kurma rotak, dalam kotak kan, kita terbalikkan, keluarkan daripada kotak, kita terbalikkan. Biasanya ulat tu akan keluar kat bawah. Ulat tu lama maksudnya, walaupun ada expiry. Itu maksudnya kurma lama. Kurma pula berapa lama dia punya tempoh?
Dari pokoknya ditangkap. Peraikan dan sebagainya, dia memang masih agak lama. Tetapi mungkin dia jadi kulat itu bukan semestinya buah itu mengeluarkan kulat. Mungkin cuaca, cara pengendalian dan sebagainya. Sebab cerita pasal halal haram ni bukan cerita pasal makanan tu sendiri. Maksudnya keliling itu macam mana? Macam itulah orang menentukan. Okey, satu sahaja makanan dalam dunia ini tidak ada tarikh rumput, adalah madu. Madu tak ada tarikh rumput sampai bila-bila. 50 tahun ke 60 tahun ke. Saya pernah makan madu umur 50 tahun di rumah nenek saya di Kelantan. Ada satu tempayan besar madu sidir. Madu sidir. Sebab datuk saya semua daripada sana, daripada Saman. So, Ada jual ke madu tu? Madu saya jual. Madu sidir. jual juga. Madu ada 2 jenis. Satu lagi tu dah habis dengan sidir saja. Madu sidir tu adalah madu yang antara madu yang pada saya yang paling baik di Indonesia. Dan beratus-ratus tahun lah boleh digunakan dan digunakan beratus-ratus tahun. Jadi kita ambil madu tu rasa semua tetap sama. Madu saja tak ada expiry. Yang lain semua ada expiry. Katalah kanak-kanak di sini macam ada early pregnancy dan sebagainya, elakkan madu, elakkan batu solat sekejap. Dia panas. Benda yang panas ni kita elak. Rancang tu teknologi. Macam tu. Lepas tu saya nak kongsi Kat sana the moment wanita-wanita yang tahu je dia mengandung minyak zaitun dan badam tak pernah tinggal. Okey. Tak mengandung lagi pula. Tak mengandung. So malam nak tidur rajin-rajin dah sapu wajah, sapu siku, sapu perut, kaki. Walaupun dia sikit tapi dia boleh satu badan. Sebab itu saya cakap minyak zaitun ni berkat. Ada orang minum satu sudu pagi, satu sudu malam berhari-hari, tapi sampai separuh ni je tak lepas-lepas pun separuh. Masuk tak luak-luak pun dia punya botol. Keberkatan tu berbeza-beza. Dia nak kata Allah berikan kepada dia macam tu. Masa tak habis-habis. Sebab saya tak tahu minyak zaitun. Okey, nak tahu extra virgin itu adalah yang macam ilmu yang kita kasih tahu tadi. Dia makan apa before tu dia makan apa? Corak detox itu ditentukan oleh sistem badan kita. Sistem badan kita ditentukan oleh makanan kita sebelum ini. Sebab tu tak boleh ada ilmu tu penting. Minyak zaitun dari mana, polifenol tu apa, oleh asid dia berapa, acidic berapa, tapi bukan semua orang benar tentukan. Kecuali ada orang bagi tahu. Dan yang paling penting jangan ada buruk sangka. Apa saja TikTok bagi contoh lah yang paling mudah orang tu sakit jantung. Minum minyak zaitun sesudu saja, jantung dia sangat cepat berdegup. Tak apa. Apa saja yang kita sakit, dia akan point kat situ. Dia punya healing process. Sebab semua badan kita ni ada sistem. Katalah saya ada masalah buah pinggang. Bila saya makan minyak zaitun, buah pinggang saya sakit. Maksudnya dia tengah heal yang sakit. Maksudnya bukan masalah di situ. Maksudnya kita ni sihat, tapi mungkin ada sistem-sistem kita yang berbeza. Sebab itu orang jangan digalakkan makan dalam bentuk kapsul. Sebab buah pinggang kita ni berbeza ketahanan sistem. Ada orang boleh tapis, ada orang tak boleh tapis. Macam tu. Apa soalan tu? Nak tanya tapi tak apa habiskan. Okey, contohnya yang kanser saya balik pada pelajar yang kanser 17 tahun tu, saya tanya dia apa makanan yang saya senaraikan syubhah yang apa. Makan ni tak makan ni, makan ni tak makan. Tapi saya kata adik, apa makanan yang selalu makan? Yang kerap makan. Dia umur 17 tahun. Masa dia 17 sekarang kat matriks, setahun berhenti belajar. Dia kata setiap kali dia belajar dia suka belajar. Dia lah anak yang tak paksa belajar. Dia memang suka belajar di dalam. So malam dia akan belajar, buat kerja dan sebagainya. Daripada kecil umur sekolah rendah, dia suka makan asam kecut. Hari-hari
dia makan asam kecut tu istiqomah. Jadinya dia bukan thyroid lagi. Dia punya thyroid ni bukan thyroid. Dia kanser kelenjar stage 4. Doktor terkejut, buat apa? Racun apa yang you buat ni macam potong rumput dan sebagainya, meracun rumput itu mungkin direct, tapi tak. Jadinya dia hari-hari makan minyak zaitun. Dan ibu dia alhamdulillah lah dengan sembahyang hajat dan sebagainya. Alhamdulillah dah start belajar balik. Kemo beberapa kali. Ada orang tak kemo langsung tentang kanser dan sebagainya tu dah alhamdulillah banyak sangat perubahan. Okey, blood pressure ni istiqamah. Istiqamah saja. Lepas tu sapu dekat sini. Sapu kat kening. Okey, orang yang blood pressure dulu ada masalah darah dan sebagainya, orang kata makan kerang. Jangan makan kerang. Orang kata dalam lidah makan kerang. Kerang ini adalah salah satu makanan binatang yang makan najis ni sendiri. Betapa kotor yang kerang. Makanan yang bercengkerang, sebab itu ada para-para para-para segalanya dia mengharam. Ada setengah mazhab yang mengharamkan. Mazhab biasanya Hanafi dia haram. Sebab apa? Kita tak nak cintanya, dia tak nak hati dia gelap. Sebab dia dah membaca belajar ilmu dan sebagainya. Scientifically, benda-benda yang bercengkerang dia hidup dalam air laut terlalu tinggi merkuri. Itu sebab orang-orang Jepun adalah pengimport terbesar minyak zaitun extra virgin. Bukannya pure olive oil. Sebab dia suka makan sashimi, sushi, raw fish. Yang ikan-ikan tu semua tak ada sisik. Tuna tu tak ada sisik kan. Lagi lama dalam laut tak ada sisik, maksudnya merkuri lagi banyak. Sebab tu orang tak makan ikan yu, dia makan sirip je. Dia tahu merkuri tinggi tapi dia nak makan je. Contohlah kita nak tahu kenapa orang Melayu kita di darah tinggi, gaut dan sebagainya, makanan kita. Kan? Dengan ikan, kalau ikan yang baik, omega 3 yang baik, orang kata omega 3 yang baik, tak payah ambil pil pun tak apa. 12/7 tahun 2012 dekat The Star, artikel mengatakan siapa yang mengambil suplemen omega 3 secara konsisten, especially lelaki, kanser prostat akan tinggi. Sebab apa nak makan omega 3 dalam bentuk pil, sedangkan Allah menjadikan ikan bersisik, berkulit putih, selalu tinggi omega 3 nya, terlalu tinggi. Jadinya kalau makan makanan kat rumah ke apa, elakkan makanan ikan yang tidak bersisik. Okey, saya nak kongsi apa itu makanan syurga. Semua ikan patin, ikan tongkol. Sedap dengan siput-siput terang-terangan. Adalah saudara-saudara kita ada sakit bawah pinggang kan. Makanan-makanan tu jangan diambil. Lepas tu apa yang dibuatnya lah, kalau ada apple merah tu di blend. Apple nak beli apple pun kena ada cara. Apple jangan beli yang kilat. Kilat tu ada wax. Yang Washington itu ada wax. Macam kita scrap kita jangan kilat. Itulah namanya apple macam mana modify benda tu untuk tahan dan orang sedap mata kita pandang. Cantik. Semua itulah psikologi. Kadang-kadang kita nak makan, kita tengok macam makan sedap, kita rasa sedap lah, tak rasa lagi. Itulah kita mainan penjualan. Kalau ada apple tu blend, tapis, letak minyak zaitun 2 sudu, letak lemon ataupun garam sikit. Bagi yang pesakit bawah pinggang ni sesama, insya-Allah. Kata akan keluar. Saya ada orang yang keluar Jangan lupa ada whole apple dengan Boleh tuliskan balik tak apa macam mana cara makan? hijau merah boleh. Saya galakkan merah. Apple daripada negara Australia, China thing ni kurang. Buah-buahan Vietnam. Akhirnya makan tips makan buah ada 5. Buah 5 ada besar, ada kecil. Besar macam kepala baby pun ada. Besar sangat. Pernah pergi from Palestine pun ada buah ada 5 dan sebagainya. Antioxidant buah 5 ada yang tertinggi pada bacaan saya daripada India ataupun Spain. Jadi nak makan buah 5 kan dia besar, cantik kan, tumbuh dia kecut.
tubuh kulit dia tu kecut. Tubuh kering sebab kita nak semua yang jus dalam kulit tu masuk dalam air, dalam buah. Dan bila dia masuk dalam kulit, tak apa, kat luar pun boleh, kat fridge pun boleh, dia okey. Dia boleh. Tak ada masalah. Jadi bila dah kering, maksudnya biji dia pun kering. Bila biji dia kering, kita senang guna. So tak merosakkanlah kita punya sistem dan sebagainya. Makan biji sekali ke? Makan Kayak berapa terkepal? Ini kena lebih Biji ni tak jadi okey. Orang sekarang sibuk makan buah grape tak ada biji. Itu orang formula cakap dia baru benda tu tak wujud-wujud tak ada biji, tidak. Minyak buah grape yang paling baik adalah biji, sebab biji tu yang baik. Contohnya banyak Saya cari yang tak ada biji. benda tu biji. Jadi buat Ni ada buat tulisan ke benda-benda ni? Saya tak baca. okey. Abang ada suka orang tulis, tapi okey dekat saya punya kamera je record. ada nombor telefon saya. Ada Facebook dan sebagainya. Sebab dah tua tak ingat apa yang dia tulis. Ni kita ada video Okey. Saya tak buka beza madu dan kelulut. Keruduk tu madu keruduk. Yang kalau Jenis Spesies okey. Terus terang saya tak pernah rasa. Saya tak pernah tahu. sebab awak dah rasa madu sudah. Madu apa tadi? Dia jenis madu, dia tak ada masalah. Kita pegang je apa saja datang daripada perut lebah itu adalah madu. Sebab ada orang kata madu mana yang mana, madu gelap ke madu cerah ke madu sirih, warna cerah sangat macam warna teh yang sangat cerah. Katalah madu sumur tu gelap. Sumur tu maksudnya bila lebah tu mengambil nektar dari pelbagai pokok, 2 ke lebih pokok. So bila dia ambil pelbagai pokok, itulah warna dia bercampur berwarna berlainan warna lah. Lepas tu yang kata tadi kalau tak orinya dia ada berber putih yang maksudnya. Dia akan mengeras keliling tu, keras sangat. Okey, ada letak dalam peti ais. Tengok, esok pagi keluar ada putih tak? Bila putih kita rasa dia ada macam biji-biji tu. Oh, kata biasanya orang gula. Tak, yang macam kalau beli kat pasar malam semua kan diorang macam sendiri punya putih tu kan. Dia macam dalam botol tu dia ada atas memang ada sikit buih. buih tu itu ke? Okey, yang saya tahu kalau dia ada gula dia mengeras. Dia bukan berbuih-buih. Saya dengar kalau madu tak dimasuk dalam peti ais. Khasiat dia. Betul. Habis tadi you cakap masuk Madu, itu madu tak buah. Saya tak dalam peti ais. Oh. Sebab nak tahu dia Original. tak dia akan sebab gula jangan akan masuk dalam keras. Gula akan naik atas. Kau memang lah Madu jangan pakai ais besi je. Tapi misalnya kita makan madu yang tak ori kan. habis lah semua dah. Rasa dia kita dapat lah sebenarnya. Okey, madu yang dicampur. Buat dia semua masuk Madu yang dicampur dengan segala benda lain. Totally bukan madu. Itu bukan makanan sunnah. Benda yang bercampur dengan benda yang tidak sunnah, itu bukan makanan sunnah. As easy as that. Sebab kita nak makan makanan sunnah, kita tak nak datang mudarat. Macam orang makan habatus sauda. Satu hari satu sudu besar itu memudaratkan diri. Dia akan buat heartbeat kita laju. Habatus sauda tu bentuk macam mana? Biji. Habatus sauda itu adalah black sesame ataupun jintan hitam. Bila dia berah, dia akan jadi minyak. Itulah habatus sauda oil. Macam tu. Minyak boleh minum. Sesudu kecil sahaja. Istiqamahnya seminggu 3-4 kali cukup. Nak tanya ni macam mungkin boleh as a conclusion jugalah. Okay. Macam tips untuk macam let's say nak ambil madu, minyak zaitun dengan habatus sauda kan. Ini macam your advice lah macam minyak zaitun boleh ambil hari-hari. Macam nak senangkan dengan madu tu macam mana? Okey, katalah minyak zaitun boleh ambil hari-hari betul. So kalau nak ambil satu hari 1 sudu 2 sudu terpulang. 6 sudu pun terpulang. Katalah lepas sesudu tu, lepas dah ambil minyak zaitun setengah jam ambil madu.